Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, yang dihormati pengurusi surau Ihsaniyah, barisan jawatan kuasa, barisan imam, barisan Bilal, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah, semua muslimin, muslimat. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini untuk kita meneruskan menjalankan amalan-amalan soleh kita, iaitu menuntut ilmu, mencari ilmu dan mengetahui menambah ilmu serta mengamalkan ilmu-ilmu yang kita jumpa, yang kita dapat untuk kebaikan dan kesejahteraan kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Amin. Jadi oleh itu malam ini marilah kita sambung lagi pada muka surat 101 kan? 101 ataupun 101. Baik. Qala bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Iaitu pada perkara perenggan yang terakhir ya, ataupun macam mana ya, sini. Perenggan 2 tu daripada akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Kami telah menjelaskan sebelumnya bahawa bacaan atau zikir yang disyariatkan dalam solat sirriyah minimal harus dapat didengar oleh diri sendiri. Apabila tidak dapat didengar oleh diri sendiri dan tidak ada penghalang, maka bacaan dan zikirnya tidak sah. Ini sirriyah, ini bacaan dalam solat yang perlahan, iaitu zuhur, asar, ya, iaitu kita baca sirriyah. Jadi kalau kita baca perlahan, janganlah perlahan sangat dan sampai tak dengar pula oleh telinga kita sendiri. Walaupun sekiranya tidak ada halangan lah, kalau ada construction, ketuk sana sini, ada bising dan sebagainya, kita baca perlahan memang tak dengarlah telinga kita. Tapi kalau dalam keadaan suasana biasa macam ni, perlahan kita tu sampai diri sendiri pun tak dengar, maka kata Imam Nawawi di sini, bacaan dan zikirnya tidak sah. Jadi oleh itu, dengarkan, angkat sikit suara itu, telinga kita sendiri dengar. Mungkin kalau terlebih sikit, jiran kiri kanan jemaah kita itu dengar. Tapi jangan lebih sangat, sehingga nombor 3, nombor 4, satu saf tu pun dengar bacaan kita, itu dah makruh. Makruh kerana menghalang atau mengganggu jemaah lain, ya, untuk mendapat kekhusyukan dalam masing-masing punya bacaan. Jadi agak-agaknya iaitu boleh didengar oleh diri sendiri. Baik, seterusnya kita sambung. Para sahabat kami mengatakan, bagi imam disunatkan untuk diam sejenak sebanyak 4 kali. Siapa yang order ada tempah buku ni, saya tak tahu Haji Zaki dah beli buku ni.
Sebenarnya dalam buku ni adab menjadi imam, ada adab menjadi makmum. Sebenarnya dia petik daripada kitab Al-Azkar ni juga. Lepas tu dia rujuk, dia kata seperti mana yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Jadi kita baca ni kitab asal. Yang ni sedutan atau peringkasan yang dibuat oleh karangan Abu Ali Al-Banjari, An-Nadawi Al-Maliki, Ahmad Fahmi bin Zamzam ni. Jadi dia memudahkan kita, dia petik daripada kitab yang tebal ini, dia masukkan di sini, iaitu ada adab menjadi imam, ada adab menjadi makmum. So pada kitab ni rujuklah, iaitu dia ringkaskan. Tapi kita baca kitab yang asal ni. Ya. Baik. Jadi para sahabat kami mengatakan, bagi imam disunat untuk diam sejenak sebanyak 4 kali. Siapa yang jadi imam ada 4 kali tempat, ada 4 masa untuk dia diam sejenak, bukan diam lama sangat. Pertama, setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, diam. Diam tu bukan diam saja. Imam baca doa iftitah, makmum pun baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira ila akhir. Jadi sama-sama baca takbiratul ihram dan doa iftitah. Jadi imam diam masa itu. Tidaklah boleh Allahu Akbar dia pulun terus Bismillahirrahmanirrahim. Jadi imam pun tak baca iftitah. Tidak. Jadi imam pun kena baca doa iftitah dan masa yang sama makmum pun ambil peluang untuk sama-sama membaca doa iftitah sekali untuk dia diam. Kemudian seterusnya, ya, agar dapat membaca doa iftitah. Kedua, setelah selesai baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia tak terus sebut amin, tapi dia sejenak sehinggalah ambil masa sikit antara Fatihah dan bacaan amin itu. Kemudian barulah amin. Ya, tidak boleh terus waladdallin terus amin seolah-olah amin itu sebahagian daripada Fatihah. Sebenarnya untuk diam sejenak itu untuk mengelakkan daripada makmum ke atau sesiapa untuk mengatakan bahawa amin itu bukan daripada Fatihah. Ya, amin itu bukan sebahagian daripada ayat-ayat Al-Fatihah. Jadi diam sejenak untuk membaca ataupun difahami bahawa bacaan tersebut bukan termasuk dalam surah Al-Fatihah. Amin. Nanti ada tajuk kaitan amin ni, kita akan bincang banyak. Dan kitab ini pun diperhalusi lagi. Kalau ada, dihalusi bagaimana nak sebut amin. Amin tu pun ada 4 jenis amin. Macam-macam gaya. Amin. Ataupun amin. Dia pendek semua. Pun pendek, amin pun pendek. Amin. Ataupun amin. Lain pula. Tu panjang. Mim tu ada sabdu pula. Jadi itu pun gaya bacaan ataupun sebutan. Mana satu yang betul? Mana satu yang afdal? Mana satu yang terbaik? Nanti ada tajuk dia selepas ini. Jadi imam, dia diam sekejap sampai Fatihah waladdallin. Kemudian makmum, imam pun baca amin. Dan makmum pun sama dengan imam amin. Ya. Baik, yang ketiga, setelah bacaan amin tu, diam cukup lama untuk memberi kesempatan makmum baca Fatihah. Lepas amin tu pula, pun diam, itu lama sikit. Kerana makmum nak baca Al-Fatihah. Al-Fatihah makmum itu dah jadi rukun. Kalau makmum tak baca Fatihah, jadi salat makmum itu pun tidak sah. Kerana tidak ada salat tanpa Fatihah. Jadi kalau kita makmum pun, kita kena baca Fatihah juga dengan perlahan. Jadi lepas waladdallin, selepas amin, berhenti sekejap, sejenak untuk beri kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Itu 3. Yang keempat, setelah selesai baca surah, diam sejenak lagi antara surah dan takbir untuk rukuk. Ya. Misalnya kita baca ya, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tak cepat sangatlah imam tu rukuk. Ambil sikit masa. Kemudian baru rukuk. Itu 4 tempat. Itulah ada adab ya, yang disusun oleh pengarang kita adab menjadi imam ni. Jadi imam kena begitulah kaedah dia. Itu adalah laju sangat. Ya. Jadi kalau imam yang mengerti, apatah lagi yang dah ikuti kuliah ni, dia tahulah di mana nak berhenti. Jadi kalau tak ikuti kuliah ni, tiba-tiba jadi imam, dia tak tahu berapa tempat yang patut dia berhenti.
Dia nak jadi imam tapi tempat dia berhenti sejenak ataupun sekejap itu dia tak tahu. Lepas waladhdallin dia terus amin. Lepas amin terus rokok. Jadi tak ada tempat dia berhenti ataupun dia tunggu sekejap kan, beri peluang kepada imam makmum untuk membuat apa yang sepatutnya makmum buatlah. Baik, jadi sebelum rokok itu imam lagi sekali diam sejenak antara surah dan takbir. Dan selain daripada itu untuk kita mendengar surah yang imam baca tadi, sekurang-kurangnya kita dapat mengambil satu rumusan lah kan, ataupun mengambil satu pahaman ataupun rumusan daripada ayat yang dibaca imam tadi. Kalau kita fahamlah, dan kalau tak faham pun tak apa. Bacaan Quran ini tak faham pun dapat pahala. Tak semestinya faham. Kalau faham lebih baik. Jadi kalau tahu maksud dan makna dalam bacaan-bacaan kita tu yang terbaiklah. Tapi kalau tak faham pun diterima juga. Ya, terima bacaan kita itu. Baik. Jadi itulah faham balik. Pertama, kita kena berhenti selepas takbiratul ihram. Yang kedua, berhenti sejenak selepas waladhdallin. Yang ketiga, selepas amin, berhenti juga sekejap kerana makmum nak baca Fatihah. Boleh juga nak teruskan, tapi makmum kelang kabutlah. Mana makmum nak baca Fatihah, macam mana lagi makmum nak dengar imam punya bacaan surah-surah. Makmum pun nak tumpang dengar juga apa yang imam baca. Dan kononnya kalau imam terlupa, makmum boleh ingatkan. Nak tahu. Kan? Jadi berhenti sejenak itu banyak kelebihan atau banyak fadilat ataupun kelebihannya, banyak faedahnya. Atau makmum nak selesaikan Fatihahnya. Selepas itu makmum nak dengar. Faiza qara'tal Quran fastami'u lah. Apabila kamu baca Quran, hendaklah kamu dengar. Bila Quran dibaca, kenalah dengar. Sebab itu Al-Quran itu ada orang memberi pandangan, ada masjid surau yang baca Quran sebelum azan kan. Sebelum azan tu disiarkan bacaan Quran. Ada sebut dia kata baca Quran itu kalau disiarkan, didengar, diperdengarkan, kena dengar. Tapi kalau Quran dibaca, kita berbual, tak fokus, tak tumpu kepada apa bacaan yang disebut oleh qari itu tidak baik. Jadi adab dengan Quran ini, kalau disiar, dilaungkan ataupun dibunyikan, dibacakan Quran, maka kena dengar. Dengar ya. Fastami'u lahu. Fa iza qara'tal Quran fastami'. Maka hendaklah kamu dengar. Sebab itu dalam kereta sambil memandu kan, sambil memandu kita buka Quran. Jadi kita berbual, tak cantiklah. Tapi kalau dah buka Quran dalam CD kita atau dalam radio kita tu, kita diamlah. Kalau seeloknya, kerana Quran itu bila dibaca hendaklah didengar. Sama juga bila kita salat. Bila imam dah baca surah, kita diam. Kita kena dengar. Sebab itu bagi peluang makmum selesai Fatihah dan imam pun barulah baca surah apa yang nak dibaca. Jadi makmum dapatlah dengar sekali apa yang imam baca. Itu bagi yang imam yang nak kata apa ya, yang prihatin lah, yang prihatin dengan makmum, lepas waladhdallin itu dia diam. Dia diam sekejap. Sehingga agak-agak lah, makmum tu dah sampai mana dah? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam pun dengarlah makmum yang hampir dengan dia itu sampai waladhdallin. Ataupun dah hampir-hampir dengan waladhdallin, imam pun bolehlah mula baca surah. Ya, baca surah. Kan? Itu maksud tujuan diam tadi tu. Ya, supaya beri peluang kepada makmum untuk membaca Fatihahnya. Baik. Kemudian setelah selesai baca Al-Fatihah, disunatkan membaca amin. Banyak sekali hadis sahih yang menjelaskan akan banyaknya keutamaan dan besarnya pahala dalam hal ini. Bacaan amin disunatkan bagi setiap yang membaca Al-Fatihah. Amin ini disunatkan bagi setiap yang membaca Al-Fatihah baik dalam solat maupun di luar solat. Ya. Bacaan amin memiliki 4 konteks, 4 jenis, 4 wajah atau 4 cara. Jadi amin ini sunat dibaca. Ya. Bila imam selesai waladhdallin,
maka imam amin, makmum pun amin. Dalam kitab, kalau kita ada yang ini, mudah kita rujuk ya. Di muka surat 14 lah, yang kulit macam ni. Ini dia ambil jis, ataupun dia ringkaskan daripada kitab ini. Iaitu perkara muka surat 14 yang ada kitab ni. Sunat bagi imam dan makmum bersendirian atau menyaringkan mereka itu akan amin. Ya. Orang yang sembahyang bersendirian, makmum dan orang yang sembahyang bersendirian pun bahawa menyaringkan mereka itu akan amin pada sembahyang yang nyaring. Sembahyang yang nyaring ni sembahyang maghrib, isya dan subuh. Bila imam selesai waladhdallin, amin kita itu kuatlah. Jadi mari kita tengok berapa jenis amin yang ada di sini. Ya, pertamanya, dan sunat bagi makmum mempersertakan mengucap amin itu dengan amin imam. Jadi di sini, dalam konteks amin ini, imam dan makmum serentak aminkan Fatihah itu. Imam habis saja waladhdallin, jadi makmum pun ready, standby. Imam A saja, kita makmum pun A sama. Amin. Ya. Ada nasnya, ada dalilnya. Iaitu jangan terdahulu dan jangan terkemudian. Jangan imam belum waladhdallin lagi dia amin dah. Itu tak boleh. Tak betul. Imam waladhdallin belum lagi. Dia dah amin awal daripada imam selesai Fatihah. Ataupun imam dah amin dah, dia baru ikut belakang amin. Tidaklah seperti rukun-rukun yang lain. Ya. Macam rukun-rukun yang lain, selepas imam buat perlakuan imam itu, kemudian baru makmum ikut. Tapi dalam konteks amin, serentakkan dengan amin, dengan imam. Dan kita sini, jangan terdahulu, jangan terkemudian. Dan hanya ini sahaja yang disuruh makmum untuk menyertai imam, seperti sabda Nabi SAW. Ini dalilnya. Kalau dalam kita berjamaah, makmum tak boleh mendahului imam. Tapi dalam amin ini boleh. Kenapa? Kata sabda Nabi SAW, "Idza ammanal imamu fa'amminu." Ya, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ya. Jadi dia kata apa? Iza ammanal imam. Ammana tu aminlah. Imam mengaminkan bacaannya. Apabila mengucap imam akan amin, ammana al-imam fa amminu. Maka kamu semua wahai jamaah, aminlah sama-sama. Itu dia jamak tu fa amminu. Ya? Apabila mengucap imam akan amin, maka sertakan oleh kamu mengucap amin. Kerana bahawasanya, fa innahu, iaitu maksudnya perbuatan ataupun kita mengaminkan, iaitu barang siapa muwafaqah. Muwafaq tu muwafiq. Bersama-sama dengan imam, aminnya itu dengan amin al-malaikah. Ya? Nescaya diampuni baginya akan yang dahulu daripada dosa. Sebenarnya amin imam tadi, para malaikat pun duduk tunggu je. Imam selesai waladhdallin, malaikat pun amin, kita pun amin. Ini 3 sekali. Imam pun amin, malaikat pun turun amin, dan kita berjamaah dalam solat itu pun sama-sama amin. Dan apa kata lagi? Ghufira lahu, iaitu Allah akan mengampunkan ma taqaddama min zambi. Apa-apa dosanya sebelum itu, Allah akan ampunkan. Ya, ini dosa kecil lah, bukan dosa besar ya. Jadi kalau sebelum solat asar tadi, in between tu adalah perkara-perkara dosa kecil yang kita berlaku kan, dosa kecil. Dari segi pandangan mata, dari segi ucapan, perbualan dan sebagainya yang kata dosa kecil. Dan dengan perbuatan amin kita tadi, kata hadis Nabi SAW ini, maka ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Itu dia katakan kerja ataupun amalan sedikit tapi ganjaran besar. Ini ada satu kitab yang dikarang oleh Ustaz apa nama dia? Amalan yang sedikit tapi pahala yang besar, termasuklah yang ini. Amin saja bersama dengan imam, bersama malaikat, dosa kita yang antara asar tadi dengan maghrib ataupun yang sebelum-sebelum itu, dosa-dosa kecil kita sebelum-sebelum itu, maka Allah akan ampunkan. Ghufira lahu
ma taqaddama min zambi, yang terdahulu. Bukan yang selepas asar tadi, yang terdahulu. Taqaddam, yang dahulu. Yang sebelum kita. Jadi dengan amin itu, amin mudah saja. Tapi balasan Allah mengampunkan dosa orang yang mengaminkan bersama-sama imam. Dan dalam hadis ini mengatakan para malaikat juga. Malaikat yang turut serta dalam jamaah solat kita itu yang memerhati, yang mencatat amalan kita itu, dia pun amin juga. Dia ada malaikat siang, ada malaikat malam. Malaikat siang ini dia mencatat, yang malam akan turun ketika asar. Yang siang punya akan naik. Atau yang siang akan naik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala melaporkan apa yang diamalkan atau yang dilakukan oleh hamba-hambanya ini. Dan malaikat malam akan turun untuk siang itu. Waktu subuh malaikat untuk mencatat amalan-amalan siang kita turun. Jadi in between asar dan subuh itu, kedua-dua malaikat ni habis shift. Malaikat pada shift siang, shift malam. Kan? Jadi sebab tu jangan kita tak faham pula bahawa malaikat pun ada gilirannya yang siang dan malam. Begitu jugalah malaikat yang mengaminkan solat kita ini. Kalau malaikat malam bertugas, tugasnya mencatat amalan manusia ni pada waktu malam, maghrib, isyak, kan? Jadi dia pun amin sama-sama dalam solat itu. Begitu juga kalau siang hari, malaikat yang subuh, zuhur dan asar pun sama-sama mencatat dan dia pun mengaminkan Fatihah yang dibaca oleh imam. Baik. Seterusnya berkaitan dengan amin ini juga, telah menyebutkan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Azkar. Dalam kitab kecil ini, penulis ini menyebut, Imam Nawawi menyebut dalam kitab Al-Azkar. Kita bukan Al-Azkar yang kita sedang bincang sekarang ini, bahawa bacaan amin itu ada 4 cara. Jadi sinilah balik pada muka surat kita ni, surat 102, perenggan yang di atas tu, iaitu Al-Fatihah di dalam solat maupun di luar solat, bacaan amin memiliki 4 konteks. Jadi penulis ini pun ambil daripada rujukan di sini. Kita cuba baca di sini untuk mudahkan kita faham. Iaitu menyebut dalam kitab Al-Azkar bahawa bacaan amin itu ada 4 cara. Pertama, yang paling fasih dan masyhur, amin. Itu panjang. Tak ada huruf mat panjang tu kan. Itu ada 4 cara, iaitu amin dengan dipanjangkan a dan mimnya tidak bertasydid. Amin, amin. Jadi panjang, mat. Amin. Itu. Kedua, amin dengan pendek. Itu pendek. Dan mimnya tidak bertasydid. Amin. Itu amin. Pendek, min tu pun pendek juga. Dan mim tak bertasydid. Seperti amin, amin, amin tidak. Jadi amin. Itu kedua. Ketiga, amin dengan imalah. Iaitu mimnya tidak bertasydid. Imalah ni a lah. Macam huruf mat lah. Ini baca 2 harakat. Imalah. Dan mimnya tidak bertasydid. Amin. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, itu panjang. Mim ada sabdu. Amin. Macam tu pula. Dengan dipanjangkan a dan mimnya bertasydid. Kan? Mimnya bertasydid. Amin. Itu yang 4. Jenis yang keempat bacaannya. Dan kita baca lagi. Dan kesemua ini, kita balik pada kitab kita ni. Kesemua ini, pertama yang paling benar dan masyhur adalah amin dengan mad dan takhfif. Amin. Itu yang paling baik. Amin. Panjang sikit. Min pun ringan saja. Tak panjang sangat. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Cantiklah. Tak terlebih dan tak terkurang. Ya taklah. Amin. Ataupun amin. Pendek, min panjang. Tapi yang eloknya di sini, iaitu yang paling benar dan masyhur ialah amin dengan mad dan takhfif. Ya.
Yang kedua, amin dengan qasar, pendek, dan takhfif. Amin, pendek. Dan ketiga, amin dengan imalah. Amin, 2 rakaat. Dan keempat, amin. Ada sabdu pula dekat mim. Dengan mad dan tasydid, ada sabdu. Konteks pertama dan kedua, dia kata di sini masyhur. Masyhur itu yang selalu dibaca ataupun disebut oleh kita lah, semua orang. Sedangkan konteks ketiga dan keempat disebut oleh Al-Wahidi di awal kitab Al-Basit, yang dipilih adalah konteks yang pertama. Itu ada 4 jenis amin ni, yang pertama tu yang dielok, yang cantik. Ya? Amin. Pun panjang sikit, min pun panjang sikit. Itu yang elok. Ya? Dan disunatkan membaca amin bagi imam, makmum dan orang yang solat sendiri pada solat jahriyah. Ya, jadi tuan-tuan dapat ya, macam yang mana tuan-tuan perempuan muslimin muslimat nak pilih. Tentu yang pertama ya, kata Imam Nawawi, yang pertama tadi. Amin. Cukupnya itu. Jangan amin pun tak elok, tak dipilih lah. Dan ataupun satu lagi, amin. Jadi yang akhir sekali, amin pun tidak sesuai lah, ataupun tidak terbaik, tidak baik. Jadi yang baik tadi yang pertama, iaitu adalah amin dengan mad dan takhfif. Amin. Taklah terlebih sangat. Baik. Kita beralih kepada disunatkan baca amin bagi imam, makmum dan orang yang solat sendiri pada solat jahriyah, solat yang bacaan kuat. Apa yang benar, bagi makmum membacanya dengan suara kuat, baik jumlah jemaah solatnya ramai maupun sedikit. Jadi bila kita solat jahriyah, solat yang bacaannya kuat, maghrib, isya, subuh, imam tak ramai, makmum tak ramai, satu saf je. Atau tak sampai imam. Jadi sebut di sini, naklah suara dengan suara kuat. Ya, baik jemaah sikit ataupun ramai. Jadi kuatkan bagi solat jahriyah. Jahriyah itu solat yang bacaannya kuat. Baik. Disunat juga untuk dibaca bersama antara imam dan makmum, tidak sebelumnya atau sesudahnya. Yang kita baca tadi. Tidak sebelum waladhdallin itu selesai, ataupun imam dah amin dia pun baru nak ikut amin, tidak. Dimaksud di sini naklah dibaca bersama antara imam dan makmum, sama-sama serentak amin. Di sini dibolehkan dalam salat, yang dibolehkan bersama imam amin itu. Yang lain tak boleh. Yang lain kena biar imam dahulu, kita kemudian baru nama makmum, baru nama jamaah. Kan? Itu. Baik. Seterusnya, di dalam solat tidak ada saat disunatkan bersama antara bacaan makmum dengan bacaan imam selain daripada ucapan amin ini. Sedangkan pada bacaan yang lain, makmum harus membaca setelah imam. Baca Fatihah. Imam dah baca Fatihah, kita baru baca. Tidaklah baca sesama dengan imam. Kan? Jadi, baru namanya makmum, baru namanya jamaah. Tapi kalau imam baca, dia pun berlumba-lumba sama dengan imam juga. Itu tidak sesuai. Tidak sepatutnya dan tidak dapatlah jamaahnya kerana dia tak jadi, dia seolah-olah yang mana satu imam, mana satu makmum. Imam tu imam kerana di depan, sebab tu imam duduk di depan, makmum duduk di belakang imam. Kalau dia baca sama dengan imam, dia dah tak jadi makmum, dia jadi imam kedua dalam solat tu. Jadi oleh itu tidak sesuai dan tidak harus macam tu. Dan dikatakan takut tidak dapat pahala jemaah. Ya? Tidak dapat pahala berjamaah. Dan pada bacaan yang lain, makmum harus membaca setelah imam. Baik. Disunat bagi orang yang membaca Al-Quran. Ini balik pada Al-Quran, di dalam solat atau di luar solat. Ketika melewati ayat tentang rahmah, naklah memohon kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat-ayat Al-Quran, ada ayat-ayat yang berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yes. Maka apabila melewati ayat tentang azab, kalau ayat yang rahmah tadi, mohonlah kurnia Allah. Mohon kurnia Allah. Dan apabila melewati ayat tentang azab, naklah memohon perlindungan daripada Allah. Ya, macam auzubillah wal a'yazubillah. Ya. Dan daripada api neraka. Kalau ayat itu bercerita tentang api neraka, maka kita kena minta lindung dengan Allah.
Ya, azab keburukan atau segala sesuatu yang tidak disukai atau mengucapkan ya Allah, sesungguhnya aku memohon keselamatan padamu. Ya. Ini terjemahlah dia punya bahasa Melayu kita. Tapi jangan pula kalau dalam solat kita sebut bahasa Melayu. Itu tidak boleh. Dalam bahasa Arab tidak ada bahasa lain selain daripada bahasa Arab dalam solat. Ya. Baik, kalau gitu kita lihat sini. Wa yastahibbu at-ta'min fi shalah lil imam al-ma'mum wal mufrad. Wa yajharu bihi al-imam mufrad fi salat al-jahriyah. Baik, seterusnya wa yastahibbu an yakuna ta'min al-ma'mum ma'a ta'min al-imam la qablahu wa la ba'dah. Wa laysa fi shalah yustahabbu an yaqtarinu fihi qaul al-ma'mum bi qaul al-imam illa fi qawlihi amin. Itu cerita tadi. Tidak ada dalam solat ini kata-kata makmum dengan imam, melainkan amin inilah yang dikatakan yuqtaranu, bersama-sama serentak. Wa ma baqiyal aqwal fa ta'akhkharu qaulul makmum. Dan dalam perkataan lain maka fa ta'akhkhar, makmum kena akhirkan, lewatkan kemudian daripada imam. Faslun yusannu likulli man qara'a fi shalah aw ghairiha idza marra bi ayatin rahmah an yas'alallahu ta'ala min fadlih. Ini cerita yang kita baca sekarang ini, iaitu disunatkan bagi setiap mereka yang baca Al-Quran di dalam solat atau di luar solat. Ya. Idza marra bi ayatir rahmah, apabila bertemu dengan ayat rahmah, kata di sini an yas'alallahu ta'ala min fadlih, maka mohonlah kelebihan, mohon rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bi ayatin azab, apabila kita baca Quran baik dalam solat maupun di luar solat, an yasta'iza bih, apabila kita bertemu dengan ayat-ayat azab, ayat menduka citakan, ayat seksaan, ayat neraka, iaitu dikatakan an yasta'iza bihi minan nar, maka minta lindunglah daripada api neraka. Ta'awuz ya. Au min azabil, au minal azab, au minal syarri, au minal makruh. Daripada minta lindung daripada Allah daripada segala azab dan kepada keburukan ataupun segala perkara yang kita benci, yang kita tak mahu. Au yaqul Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Jadi bila jumpa ayat-ayat berkaitan dengan yang berkaitan dengan kebaikan ataupun rahmat Allah, Allahumma inni as'aluka al-afiyah au nahwu zalik. Ataupun katanya ya Allah aku mohon keafiatan. Ya Allah aku mohon kesihatan. Jadi dalam bacaan itu au nahwu zalik atau seumpamanya. Wa idza marra bi ayati tanzih, apabila kita bertemu dengan ayat yang mentazihkan, mensucikan Allah Taala, Allah Subhanahu wa taala, nazih, baik kita mentazihkan Allah, itu kita subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Dalam selepas sebut tanzih itu, lepas dengan ayat rahmah. Atau tabarakallah rabbul alamin, atau kita sebut tabarakallah rabbul alamin. Atau jallat azamah rabbana au nahwi zalik. Jadi di sini ada diterangkan, iaitu ya Allah sesungguhnya aku mohon keselamatan kepadamu, iaitu afiah dan atau yang seumpamanya. Apabila melewati ayat tentang kesucian, tanzih tadi ya, ayat tanzih kesucian Allah SWT, mengucaplah subhanallah, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, atau tabarakallah rabbul alamin. Itu ayat-ayat yang boleh kita sebut apabila berjumpa dengan ayat-ayat tanzih. Ayat tanzih ini ayat menyucikan, mentazihkan, mensucikan Allah. Ya. Baik, seterusnya di sini dikatakan saya ada rojokkan tadi. Contoh ya, selalu kita baca surah At-Tin ya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Apa kita baca? Bala wa nazalika min syahidin. Baik. Ya. Ni. La ba's. Dia kata sini ma hukmu qaul bala inda qaulul imam alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Jadi dia soalan ini tanya, dia katakan la ba's. La ba's, tak ada masalah. Boleh. Ya, dia katakan. Ya. Ini bila dia bacakan alaisa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, dan surah Al-Qiyamah pun begitu juga. Baik. Jadi di sini dikatakan
idza marra zikrun nabi sallallahu alaihi wasallam fi qira'atil imam fala ba'sa lil ma'mum an yusalli alaihi wa kadzalika idza marra zikru al jannah wan nar fala ba's an yas'alallahu al jannah wa yasta'idha bihi minan nar. Jadi kalau berjumpa ayat-ayat berhubungan dengan jannah, syurga, mintalah syurga. Yas'alallahu jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Kan? Kalau berjumpa ayat itu berkaitan dengan neraka, fayasta'iz bihi minan nar wa a'udzubika minan nar. Itu je mudah. Wa yakunu zalikal marrah ba'dal marrah. Wa kadzalika qaulul ma'mum 'inda qaulil imam alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Ini ayat akhir daripada surah Al-Qiyamah. Bala. Kena sebut bala. Innahu ala kulli syai'in qadir wa ma asbahu zalik. Itu contoh dia. Baik. Seterusnya kita pergi lagi 125. Perkara 125. Kami meriwayatkan daripada Huzaifah bin Yaman, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia berkata, aku salat bersama Nabi SAW pada satu malam. Ya. Beliau, baginda SAW, memulakan dengan membaca suratul Baqarah. Jadi Huzaifah ni menjadi makmum, Nabi menjadi imam. Jadi Nabi membaca surah Al-Baqarah dalam rakaat pertama. Namun baginda terus menyambungnya. Surah Baqarah ni ada 286 ayat. Surah Baqarah 200 lebih ayat. Jadi Nabi baca habis, khatam surah Al-Baqarah. Kemudian kata Huzaifah, namun baginda terus menyambungnya. Aku katakan dalam hatilah, dia terfikir dalam hati, baginda menyelesaikan dalam satu rakaat. Jadi surah Baqarah tu selesai dengan rakaat pertama. Rupanya tidak. Rupanya kemudian rokok pada Huzaifah. Dia anggap macam tu. Namun baginda menyambung lagi. Rupanya Nabi tak rokok lagi selepas 200 lebih ayat dibaca, 286 ayat surah Baqarah. Nabi sambung lagi. Baginda menyambungkan dan baca surah Ali Imran. Ali Imran ni ada 200 ayat. Jadi Huzaifah ni lenguh lah. Tunggu Nabi nak rokok, tak rokok-rokok. Kemudian seterusnya Nabi lanjut lagi dengan baca surah An-Nisa, iaitu 176 ayat lagi. Jadi semua ayat yang Nabi baca dalam rakaat pertama itu lebih kurang 662 ayat. Itu kisahnya. Baginda membaca secara perlahan. Dahlah ayat itu panjang. Perlahanlah pula. Kan? Dia apabila melalui ayat tentang tasbih. Ini ceritanya tentang tasbih tadi. Baginda bertasbih. Apabila melalui ayat tentang permohonan, baginda memohon. Apabila melalui ayat tentang perlindungan, baginda memohon perlindungan. Ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Jadi ini hadis. Ya, Huzaifah ni menerangkan tentang hadis, iaitu peristiwa yang berlaku ketika dia bersama Nabi mendirikan salat. Ya, Nabi baca surah Al-Baqarah, baca surah Ali Imran, surah An-Nisa lagi dalam rakaat pertama. Dan macam-macam lah di antara 3 surah itu tadi, jumpalah ayat-ayat yang berkaitan dengan rahmat, bertemu tentang tasbih. Ya, begitu juga tentang perlindungan. Jadi apabila sampai pada ayat itu, Nabi SAW memohon. Ya, memohon. Jadi memohon perlindungan dan juga sebagainya. Ya, permohonan. Jadi dalam ketika baca, walaupun dalam solat, mengikut sunnah Nabi ini, dibolehkan untuk membaca permohonan. Macam kita tadi, sebutkan, Subhanahu wa ta'ala. Sampai membesarkan, mengagungkan Allah dalam surah-surah yang dibaca itu, maka sebutlah, ini berkaitan dengan tanzih, membesar dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun Tabarakallahu Rabbul Alamin. Tapi ini kena fahamlah, kita ni mana nak faham kan bacaan-bacaan itu, kecuali mereka yang arif lah, yang arif, yang tahfiz, tahu ayat-ayat itu. Tapi kita pun jarang menyebut doa-doa dan zikir ini ketika bertemu dengan ayat-ayat ini. Kan? Tapi yang lakukan itulah amalan yang elok dilakukan bagi mereka yang arif lah, yang tahu. Baik, itu riwayat hadis ini, riwayat Muslim, dan hadis ini sahih. Baik, seterusnya, sekali lagi, para sahabat mengatakan tasbih, memohon kurnia dan memohon perlindungan ini disunatkan dalam solat. Memohon tasbih, memohon kurnia dalam solat adalah dibolehkan.
Kita lihat 76 ini, baik solat fardu maupun solat sunat, berbeza dengan mazhab Maliki dan Hanafiyah. Jadi dalam mazhab ini, Syafi'i ini, dia kata sini boleh. Ya. Sebab mengatakan tasbih, mohon kurnia dan memohon perlindungan disunatkan dalam solat. Dan di luar solat juga. Dan juga disunatkan bagi imam, makmum dan orang yang solat sendiri. Semuanya sama seperti bacaan amin. Contoh, disunatkan bagi siapa sahaja yang baca alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Surah At-Tin. Kalau imam dah sampai ayat itu, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bala. Kena sebut, bala ada di situ. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Perlahanlah sebut itu, bala wa ana zalika minasyahidin. Ini contoh yang bagaimana apabila bertemu ayat tertentu, kita kena lafazkan, sebutkan. Itu maksudnya bala itu benarlah. Alaisa itu soalan, dia bertanya, alaisa, bukankah Allah hakim yang adil? Ayat itu berbentuk soalan. Ada question mark tu. Ada berbentuk soalan. Alaisa itu berarti dia bertanya kita. Alaisallah, bukankah Allah itu ahkamil hakimin, hakim yang seadil-adil? Nak banding dengan hakim di dunia ini, tak jamin adilnya. Kan? Sebab itu hakim, ada sahabat kita jadi hakim, selepas jadi hakim, dia jadi tok siap masjid. Dia kata, saya dulu hakim. Hakim besar, hakim menjatuhkan hukum. Orang mati ke, orang masuk penjara ke, orang kena sebat ke. Dia hakim, dia yang decide. Sentence. Selepas dia pencen, dia kata, saya tak mau jabatan kuasa, saya nak jadi siap masjid. Bayangkan, daripada seorang hakim yang arif, duduk atas pentas mahkamah itu, masa dia aktif sebagai hakim, orang nak bangun, nak keluar pun kena tunduk dekat dia, nak masuk, nak keluar kena bangun, tunduk dekat dia. Hebat hakim tu di dunia ni. Lepas dia pencen, dia nak jadi tok siap. Cuci, buang tek cicak, susun sejadah dan sebagainya. Itu apa maksudnya? Karena takut ketika menjatuhkan hukum yang terdahulu ada berlaku tidak adil. Yang salah tak dihukum, yang benar ataupun yang jadi mangsa dihukum. Karena lawyer dia pandai, petah. Pandai, petah. Patut dihukum sekian-sekian, dah tak dihukum. Ataupun ada yang patut yang salah dihukum, tak dihukum. Ini hakim dunia. Ya, baik, tak apa, itu cerita lain. Tapi hakim juga. Tapi cerita sini, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang seadil-adil? Tak ada keraguan langsung. Tidak ada keraguan langsung. Maka jawab kita. Bila jumpa ayat itu, kita menyahut, kita respon pada bacaan imam tadi, bala, benar, bahkan, betul lah tu. Betul. Bala tu maksudnya, benar. Wa ana, saya lah, kita nak sebut ni. Wa ana ala zalika minasyahidin. Dan aku atas yang demikian itu termasuk dalam golongan orang-orang yang bersaksi. Maksudnya kita saksi keadilan Allah itu. Kan kita saksi dan kita tahu dan kita faham. Allah itu adil. Kita mengakui Allah itu adil. Bala wa ana zalika minasyahidin. Jadi kalau imam baca sampai ayat itu, perlahanlah kita sebut bala wa ana zalika minasyahidin. Kita dengar Allah. Tak perlu orang lain dengar. Kita nak menyatakan Allah itu benar, Allah itu maha adil dan seadil-adilnya. Itu juga ayat dari surah lain. Surah Qiyamah, ayat akhir itu. Alaisa. Jadi ayat-ayat yang berbentuk alaisa ni, laisa ni, berbentuk soalan. Jadi dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang berbentuk menyoal. Menyoal itu bukan menunjuk mengharapkan jawapan. Jawapan dah ada. Dah tahu dah. Contoh, alaisa zalika biqadarin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa menghidupkan orang mati? Tahu dah memang Allah berkuasa menghidupkan orang mati. Jawapan dah tahu. Tapi soalannya, alaisa, bukankah? Maknanya, nak melihat kita ni hamba Allah. Yang nak menjawab apa? Bala ashadu. Benar, aku bersaksi. Jadi soalan itu tanya kita yang mendengar. Kita mendengar ni. Allah bertanya. Ini bahasa ni, ayat ini ayat Allah. Kalamullah. Allah yang bertanya, bukan Nabi punya ayat, bukan karangan siapa-siapa. Ayat ini alaisa zalik, itu Allah bertanya, bukankah, soalannya, bukankah Allah yang demikian berkuasa menghidupkan orang mati?
Bala jawabnya. Bala, betul. Benar. Ya, benar. Benar. Ya. Wa ashhadu, aku bersaksi. Kita nak tak saksi apa lagi, memang betul. Yang mati, yang hidup, mati ke bumi. Lepas tu besok Allah nak bangun semula. Itu bangun semula itu, bala alaysa zalik biqadarin ala ayyuhyi, bukankah Allah yang akan menghidupkan yang mati tadi? Akhirat besok, semua bongkar, dalam kubur semua bangun, bukankah Allah yang akan menghidupkan? Maka kita kena bersaksi. Bala ashhadu. Benarlah. Jadi itu respon kita pada ayat-ayat Al-Quran. Respon kita kepada bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Allah bertanya kita, takkan kita nak diam? Jawablah. Kena jawab. Bala ashhadu. Tapi bagi kita yang tahu, yang tak tahu diam juga. Diam, tak kata apa. Apa tak tahu? Itu kelebihan kita mencari, menuntut, belajar ilmu ini. Waktu nak beramal tu dengan ilmu. Nak beramal tu dengan ilmu. Tak ada ilmu nak amal apa? Nak kata apa tak tahu? Kelu, kaku mulutnya, lidah dia kelu. Tak ada idea nak sebut. Tapi dengan kita belajar, Imam Nawawi dah susun, petik daripada hadis-hadis Nabi. Nabi mengajar kita, kita dah baca ini, kita dah tahu, amalkan. Amalkan. Mudah-mudahan dapat pahala, ganjaran dan fadilat dan rahmat Allah SWT. Jadi kita mengakulah sebagai hamba ni, kecil kita, kerdilnya kita. Kita rokok, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Rasalah kecilnya kita. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang agung, ya, al-azim, yang maha agung. Kita kecil saja, kerdil saja. Bila sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Engkaulah ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Yang maha tinggi, maha besar, maha agung. Aku ni kerdil. Besok mati. Tu, lahat itulah tempatnya. Ya, lahat itu tempatnya. Mana tak kerdil, mana tak lemah, mana tak kecil kita. Ya? Allah maha agung, maha besar, maha tinggi segala-galanya. Jadi solat kita tu dengan tasbih-tasbih ketika rukuk, tasbih ketika sujud, Masya Allah. Mengakulah kita bahawa Allah maha agung, dan ketika sujud mengakulah kita maha kerdil, Allah maha agung. Jadi itulah solat kita itu memberi makna, memberi kesan pada jiwa kita. Bagi yang solat tak tahu juga. Dan solat pun kalau tak tahu apa yang dibaca, tak faham apa yang dibaca, tak menghayati, tidak tak faham apa yang dia baca, tak khusyuk. Solat tak khusyuk sebab tak tahu. Kita khusyuk bila kita rukuk, faham apa kita tasbihkan. Kita jadi khusyuk karena kita faham apabila kita sujud, apa yang kita tasbih ketika sujud. Hari Jumaat, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa as-sam'a wa basarahu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kita sujud ketika sujud tasbih. Surah Sajadah. Fahamlah, tahulah, ambil maklum, ambil makna. Apa makna tu? Sajada wajhiya lilladzi. Ambil faham. Maka ketika kita sujud, syaitan menangis. Karena dia kata, karena sujud inilah aku Allah murka. Sebab aku tak sujud pada Adam. Tapi kamu yang beriman, sujud pada Allah ketika baca surah Sajadah, kamu sujud dan mendapat rahmat daripada Allah, pengampunan daripada Allah. Itu bezanya sujud Sajadah. Yang membuatkan iblis, syaitan yang dimurka oleh Allah itu menangis dia. Karena dia tahu kita dapat rahmat Allah dan dia mendapat murka Allah. Karena tak sujud itulah. Isu sujud saja. Jadi kita sujudlah setiap hari Jumaat surah Sajadah. Rajin-rajin datang solat hari Jumaat subuh tu, kan? Wallahualam. Baik, cukuplah sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Moga-moga sikit-sikit ini dapat kita amalkan untuk saya dan juga jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ya. Sekian saja. Wallahualam bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wardina warda 'anna. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awwala wa akhira wa zahira wa batina wa qawla wa fi'la wa ta'amala ma'ahu wa rahmatika ya rahman.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.